Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan sambung video kita dengan untuk geografi tingkatan 3 bab 2. Bab 2 ini ialah mengenai carta pi. Okey, kalau awak tengok di skrin, apakah carta pi? Carta pi ialah sejenis gambar rajah atau perwakilan grafik bagi memaparkan pembahagian atau pecahan data atau maklumat dalam bentuk bulatan. Awak kena ingat dalam bentuk bulatan. Dia sama juga dengan graf. Tapi graf ini dia bukan dalam bentuk bulatan. Untuk ni carta pi dalam bentuk bulatan. Dia akan dibahagikan pula mengikut sektor-sektor untuk menunjukkan sesuatu maklumat atau data kepada kita. Jadi dia ada ciri setiap sektor ini akan mewakili maklumat tertentu. Ciri setiap sektor akan mewakili maklumat yang tertentu. Setiap sektor ini disebutkan dalam bentuk peratus. Okey. Nilai keseluruhan kesemua bulatan ini ialah 360 darjah. 360 darjah maknanya 100% lah. 360 darjah itu 100%. Dan ia akan wajib mempunyai tajuk, mempunyai petunjuk, dan jumlah keseluruhan. Apa guna carta pi ni? Kegunaan dia untuk mewakilkan data kepada informasi yang lebih mudah dan menarik. Okey. Yang kedua awak perlu tahu ialah langkah untuk membina carta pi. Okey, di sini saya bagi satu jadual lah. Awak tengok jadual ini. Jadual ini menunjukkan kedatangan pelancong mengikut negara asal ke Pahang pada tahun 2016. Okey. Kita boleh tengok macam mana nak cari peratus dan macam mana hendak mencari sudut sektor. Okey, ini ialah jumlah pelancong daripada Amerika Syarikat, daripada Australia, daripada Jepun, daripada Thailand. Ini peratus, ini sudut sektor. Peratus, sudut sektor. Peratus, sudut sektor. Okey, macam mana hendak cari peratus? Okey, untuk cari peratus, awak hendaklah ambil jumlah dia. Katakan ni contoh untuk negara Jepun. Ambil jumlah negara pelancong dari negara Jepun. Ini bahagikan dengan jumlah keseluruhan. Darab sahaja dengan 100. Jawapan dia 69%. Kemudian tukarkan pula kepada sudut sektor. Macam mana nak tukar dia? Jadi ambil 69 ini, bahagikan sahaja dengan 100, darablah dengan 360 darjah. Maka jawapan dia 248 ini. Ini sudut sektor, ini ialah peratus. Jadi awak sudah dapat nilai. Awak sudah dapat nilai untuk negara Jepun. Sama juga untuk negara lain. Langkah dia macam itu juga. Amerika Syarikat, Australia, Jepun, Thailand. Jadi apabila awak sudah dapat data ini, maka bolehlah kita bina carta pi. Okey. Untuk bina carta pi, awak perlu ada benda ini. Ini ialah jangka lukis. Okey, buat dengan jangka lukis, kemudian kena ada protractor ataupun jangka sudut untuk membuat sudut sektor. Okey. Awak buat dulu bulatan seperti ini. Okey, sudut kita akan ukur bermula kita ikut arah pusingan jam. Untuk mencantikkan dia, kita ikut arah pusingan jam. Ini contoh sahaja. Ikut pusingan jam. Okey.
Ini contoh juga. Ini sudut yang telah diukur. Yang ini 69%, ini 21%, ini 7%, ini 3%. Kalau awak campur semua sudut-sudut ini, akan keluarlah 100%. Kalau campur semua. Okey. Ini data yang telah, carta pie yang telah siap. Daripada jadual tadi, ini ialah yang telah siap. Okey. Macam mana? Okey. Kalau awak tengok di sini, apabila kita kira semua data mentah tadi, kita sudah dapatlah. Macam Jepun 69%, Thailand 21%, Australia 7%, dan Amerika Syarikat 3%. Okey, cara untuk awak meletak nak mengukur tadi, ingat, letakkan begini. Letakkan protractor betul-betul di atas bulatan tadi. Kemudian ukur satu mengikut negara. Mengikut negara. Okey, itu cara dia. Awak kena pusing-pusingkan jangka sudut awak itu tadi, ataupun protractor awak itu. Okey. Katakan awak nak ukur ni, sudut dia lebih daripada 90 darjah. Sudut dia lebih daripada 90 darjah, awak letak di sini dahulu. Kemudian awak akan pusingkan dia. Awak akan pusingkan dia ke sebelah sini pula. Okey, untuk menyelesaikan sudut yang lebih daripada 180, kerana satu jangka sudut yang terbesar dia ialah 180 darjah. Apabila siap yang ini, awak kena ukur bermula daripada sinilah untuk sudut yang seterusnya. Okey, saya harap awak faham. Apabila sudah siap semua, benda ciri-ciri yang perlu ada pada sebuah carta pie, kena ada tajuk, kena ada petunjuk, okey, ada jumlah. Itu wajib awak buat. Okey. Untuk mentafsir carta pie ini, langkah-langkah yang saya paparkan di sini sama juga seperti untuk mentafsir graf. Okey, yang pertama sekali, tengok tajuk itu dulu. Kenal pasti tajuk. Apa dia tajuk? Kenal pasti sektor, sudut sektor yang mana yang paling besar, yang mana yang kedua besar, dan yang paling kecil. Nyatakan nilai dia. Nyatakan nilai yang besar, yang kecil, apa tadi semua. Kemudian nyatakan nilai sektor yang paling tinggi dan paling rendah. Nyatakan, buat dalam bentuk ayat. Kemudian cari beza nilai antara sektor tadi. Cari perbezaan nilai dia. Katakan pelancong Jepun tadi, ataupun saya bagi contoh yang mudah lah, jualan kasut Adidas. Okey, 50% yang paling banyak. Yang paling kecil jualan kasut jenama Y, katakan. Sebanyak 10% sahaja. Maka cari perbezaan nilai, tengok nilai yang sebenar, berapa beza dia. Okey. Lepas itu huraikan isi tersirat. Isi tersirat ini awak hurai ikut pengetahuan awak. Inilah yang dikatakan kebat, kemahiran berfikir awak. Mengapa pelancong dari Jepun itu paling ramai yang datang? Mengapa pelancong daripada negara lain tidak seramai negara Jepun? Bagi sebab. Apakah sebab dia? Sebab yang munasabah. Okey. Kemudian buat rumusan keseluruhan. Rumusan ni awak buatlah macam mana pun untuk merumuskan carta pie itu. Okey. Sekian sahaja untuk tajuk carta pie. Kita akan sambung lagi dengan latihan dan video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.